Baik, mari kita siap sedia sama-sama doa dalam hati. 我们预备好，同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian penginjilan atas talian. 奉耶稣基督圣名，开始我们线上布道会。 Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada semua pendengar yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. 首先呢，我在这里问候在主里所爱的听众们，大家平安。 Syukur puji Tuhan pihak Gereja Yesus Benar telah mengambil satu ruang untuk menyampaikan firman kebenaran melalui YouTube ini. 感谢颂赞主，真耶稣教会呢，我们提供了一个线上，也就是通过这个油管来进行布道。 Jadi ini merupakan satu kemajuan teknologi yang kita nikmati pada hari ini. 那这个也可以说是我们今天所享受的科技的发展。 Jadi kita gunakan kemajuan ini untuk Tuhan. 所以我们就好好的来利用这个发展呢，来为主工作。 Dan kita juga sangat bersyukur semua pendengar ya dapat menikmati firman Tuhan melalui atas talian ini. 同时呢，我们也希望所有的听众呢，能够通过这一个线上来听道理。 Sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, kita akan sama-sama berdoa. 在我们还没有继续这个布道会之前呢，我们将一同祷告。 Saudara-saudari semua boleh berdoa dalam hati, kata-kata doa ini akan saya pimpin. 弟兄姐妹呢，可以默祷，那这一次将由我带领。 Sama-sama kita berdoa. 我们同心祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名祷告。 Tuhan Bapa yang di sorga yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. 主啊，我们在天上的父，创造天地万物的父。 Kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih hikmat yang kau berikan kepada manusia. 我们感谢你赐给我们的爱以及智慧， Maka Injil dapat disebarkan melalui talian internet. 好让呢我们的福音能够借着这个互联网能够传播出去。 Maka dengan demikian semua bangsa-bangsa di bumi ini boleh mendengarkan firman-Mu. 这样在各地的万民呢都能听见你的福音。 Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan. 主啊，我们这样来向你祈求， Kiranya Engkau mengurniakan hamba-Mu hikmat kekuatan untuk menyampaikan firman kebenaran. 愿你赐给你的仆人智慧和力量来传达真理， Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu bersesuaian dengan kebenaran firman-Mu. 好让我们所传达的都能够合乎你的真理。 Demikian juga Engkau memimpin semua pendengar supaya mereka semua beroleh hikmat dan kasih karunia Tuhan. 同时呢，能带领所有的听众，让他们都有智慧和恩典。 Firman yang akan kami sama-sama pelajari akhirnya dapat membimbing kami ke dalam kebenaran. 让我们所一同学习的真理呢，能够来去引领我们走真理， Yang akhirnya dapat membawa kami kepada keselamatan. 最后能够使到我们都得救。 Demikian juga Engkau memimpin kumpulan-kumpulan choir yang akan menyampaikan puji-pujian. 同时呢，也求主能够带领所有的诗班都能够来线上。 Kiranya Engkau juga memimpin kami sehingga kami dijauhkan daripada segala pekerjaan si jahat. 让我们能够远离一切恶者的工作。 Biarlah Engkau memimpin hati, pemikiran kami dipusatkan ke dalam firman-Mu. 求主能够使我们能够向你专注。 Tuhan, demikianlah kami berdoa, kiranya Engkau mendengarkan. 主啊，我们这样向你祷告，求主垂听。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Baik, seterusnya kita akan mendengar persembahan kumpulan choir. 接下来我们将一同来去听诗班献诗， Dipersilakan. 有请。是
Selanjutnya kita akan berhenti seketika untuk mempelajari firman kebenaran. 接下来呢，我们将一同来学习神的道理。 Pada malam ini kita akan belajar satu topik yaitu Yesus amatlah berharga. 今天我们要一同学习的题目是耶稣极宝贵。 Dalam dunia ini sudah tentu masing-masing kita ada pandangan apa yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. 在世界上呢，我们肯定的有自己认为宝贵的事情。 Mereka yang mungkin bersifat materialistik memandang harta kekayaan itulah yang paling berharga. 一些资本主义的人呢，会觉得说，那一些财富就是他宝贵的事情。 Tapi ada juga yang berpandangan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang ringgit itulah yang berharga. 但也有人认为呢，一些钱财买不到的那一些才是最宝贵的。 Misalnya kesehatan manusia. 比如说人的健康， Mungkin kita memiliki banyak uang ringgit tetapi kita tidak dapat membeli kesehatan dengan duit kita.
可能我们拥有很多的钱财，但是却用不到钱财买健康。 Orang kaya sekalipun kalau dia sudah jatuh sakit, dia rasa hidup dia tidak ada arti sudah. 不管再怎么有钱的人，如果他生病的话，那他肯定会觉得他的生活是没有意义的了。 Maka dia rasa kesehatan itulah yang paling berharga dalam hidupnya. 这样他就会觉得呢，在他的生活里面，健康才是最宝贵的。 Tapi ada juga menyatakan yang lebih bernilai, berharga adalah kebahagiaan dalam kehidupan. 但是也有人呢认为说，在他的生活里面，最宝贵的、最珍贵的呢是幸福。 Karena dia kata kebahagiaan pun tidak dapat dibeli dengan uang ringgit. 因为他说，幸福呢也是钱买不到的， Karena kebahagiaan tidak dikawal oleh harta. 因为幸福不能够用钱来控制。 Orang yang miskin pun layak untuk merasakan kebahagiaan. 就算是贫穷的人呢，也能够感觉到幸福。 Jadi masing-masing pun ada pandangan apa itu yang bernilai dalam hidup sendiri. 所以呢，各自都有对自己生活里面最宝贵的事情都有自己的看法。 Dalam Alkitab, Paulus ada mengongsikan apa yang paling bernilai di dalam hidupnya. 在圣经里面呢，保罗曾经分享他的生活里面什么最宝贵。 Kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. 我们来看腓立比书的第3章， Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. 腓立比书3章的第7和第8节。 Ayat 7, 第7节， tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 7节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 8, 8节， malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 8节，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。 Bagi Paulus, mengenali Yesus Kristus itulah yang berharga dalam hidupnya. 对保罗来说呢，认识耶稣基督那是至宝。 Segala perkara yang dia pikir dulu memberi keuntungan kepadanya. 他以前认为与他有益的事情， Tapi bila sudah kenal Yesus, semua itu dia rasa sampah sudah. 但是当他认识了主耶稣，他把一切都看作粪土。 Sampah artinya tidak digunakan lagi. 粪土表示说已经没有再用了。 Maka kalau sudah tidak kena guna, kena buang dalam tong sampah. 如果没有再用的事情或者东西呢，就会丢进垃圾桶里。 Jadi ini menunjukkan Yesus begitu berharga di dalam hidup Paulus. 这表示说，在保罗的生命里面呢，耶稣是这么宝贵。 Kalau kita lihat kehidupan Paulus sebelum mengenal Yesus, 如果我们看保罗在认识主之前， itu sebenarnya satu kehidupan yang jauh lebih baik daripada selepas dia kenal Tuhan Yesus. 其实呢，相比起他认识了主之后的生活是更好的。 Hidup dia lepas kenal Tuhan Yesus begitu menderita. 他认识主之后过的生活是这么痛苦， Tapi sebelum dia kenal Yesus, dia tidak ada penderitaan. 但是在他认识主之前呢，他不曾受过这些痛苦， Bahkan dia memiliki kedudukan juga dalam masyarakat. 甚至他还在社会中有一定的地位。 Tapi kita heran juga, Paulus kata, yang dulu beruntung itu sampah semua. 但是我们可能就会疑惑了，为什么保罗说以前他以为与他有益的，他现在看作粪土了呢？ Mungkin dulu dia ada gaji yang besar pun dia rasa itu sampah sudah. 可能以前他有着很高的薪水，他现在也把它看作是粪土了。
ada kedudukan yang dihormati dalam masyarakat pun dia rasa sampah sudah. 或者说在社会上呢有很高的地位呢，他现在也看作是粪土。 Kenapa dia merasa semua itu menjadi sampah? 为什么他会把这一切都看作是粪土呢？ Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih bernilai dalam hidupnya. 就因为呢，在生活中呢，他得到了一个更宝贵、更珍贵的， Sehingga dia sanggup melepaskan segala sesuatu di dalam hidupnya. 直到他愿意呢将一切都丢弃。 Bagi Paulus, apa yang membuatkan Yesus ini begitu penting, begitu bernilai? 对保罗来说，为什么他会觉得主耶稣这么宝贵呢？ Kita lihat dalam ayat 10 ya, 我们看第10节 dan ayat 11. 和11节。 Ayat 10, 第10节， yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死， Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 或者我也得以从死里复活。 Jadi kita mendapati ya, mengapa Paulus melihat Yesus begitu bernilai. 所以我们可以发现，为什么保罗呢？他把认识主耶稣看为至宝， Karena Paulus mendapati di dalam Yesus ada kebangkitan. 因为保罗知道在耶稣里呢有复活， Supaya pada masa akan datang Paulus beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 好让呢在以后的日子呢，保罗呢能够从死里复活。 Nampaknya apa yang Paulus perhatikan adalah kehidupan selepas kematian. 所以这样看来呢，保罗他注重的是他死后的生活， Ini suatu kesadaran yang sangat penting ya dalam hidup manusia. 这是在人的生命中一个很重要的觉悟。 Apa yang kita perolehi di dalam dunia semuanya bersifat sementara. 我们在世界上所得到的一切呢，都只是暂时的。 Walaupun kekayaan kita cukup untuk diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. 虽然我们现在赚取的财富呢，可以传承给下一代， Tetapi akhirnya kita sendiri akan meninggalkan semuanya itu. 但是最终呢，我们将会离弃这一切。 Tiap-tiap manusia akan menghadapi kematian. 每一个人都会去世， Tapi nampaknya kematian ini bukan akhir daripada kehidupan manusia. 但是看来呢，死亡不是人类的结局， Karena setelah manusia mati adanya kebangkitan. 因为人死后有复活。 Selepas bangkit manusia tidak akan mengalami mati lagi. 复活之后呢，人就不会再死。 Kebangkitan itu bukan sesuatu hal yang baru kita dengar. 复活呢，不是一个我们新听见的事情，新鲜的事情。 Sejak dari dalam kitab perjanjian lama, nabi-nabi telah bagi tahu manusia ini setelah mati akan bangkit. 从旧约圣经开始呢，先知就已经告诉我们说，人死后会复活。 Walaupun tubuh dia itu sudah ribuan tahun dalam kuburan, dia pasti akan bangkit. 虽然身体在坟墓里已经过了1000年，但是最后还是会复活。 Walaupun daging dia ini sudah menjadi debu tanah, tiada sudah. Tapi kitab berkata dia pasti akan dibangkitkan. 虽然肉体呢已经归为尘土了，已经没有了，但是呢，圣经说它还是会复活。 Kita lihat Daniel pasal 12 ayat yang kedua. 我们来看但以理书12章， Daniel 12 ayat 2. 但以理书12章的第2节。 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 睡在尘埃中的
必有多人复醒；其中有得永生的，有受羞辱，永远被憎恶的。 Sini satu nubuat ya. Manusia apabila kedatangan Yesus kali kedua semuanya akan dibangkitkan. 这里呢有一个预言说到呢，当主耶稣第二次再临的时候呢，人类都会复醒。 Dia kata dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. 这里说到睡在尘埃中的必有多人， Siapa yang tidur dalam debu tanah? 那谁睡在尘埃中呢？ Ini orang mati. 这就是死人。 Dia tidak kata orang mati tidur dalam orang mati ini dikuburkan. 他没有说到这些死人呢被埋葬， Tetapi dia kata ini orang ini dia telah tidur. 但是他说这些人是睡了， Tidur dan mati itu tidak sama. 睡了和死了不一样。 Tetapi yang dimaksudkan di sini artinya orang yang mati itu dianggap sebagai tidur. 但是这里呢，主要说的是这些死了的人，他被当作是睡着了。 Kenapa dia kata tidur? Karena akan datang dia akan dibangunkan semula. 为什么说是睡了呢？因为呢，将来他会复醒， Itulah kebangkitan. 这就是复活。 Kebangkitan orang-orang yang telah mati dalam kuburan. 在坟墓中死人复活。 Dan kebangkitan ini ada dua jenis ya. 而且复活呢有两种， Dia kata sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 这里说到其中呢有得永生的，有的呢是受羞辱，永远被憎恶的。 Jadi ada yang dibangkitkan terima hidup kekal, 所以有的是复活得永生， tapi ada juga dibangkitkan mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. 但是也有人复活呢是受羞辱并且被憎恶的。 Ya, jadi manusia baik dan jahat kesemuanya akan dibangkitkan dari debu tanah. 所以不管是好人还是坏人呢，都会从尘埃中来复醒。 Jadi sebahagian itu dibangkitkan terima hidup kekal. 其中一部分呢会复活得永生， Yang satu lagi dihukum. 另外一个呢就是受惩罚刑罚。 Jadi Paulus melihat di dalam Yesus memiliki kuasa kebangkitan ini. 所以保罗知道，在主耶稣里呢有复活的大能。 Yesus ada kuasa memberikan kebangkitan untuk terima hidup kekal. 主耶稣有能力使人复活得永生。 Tetapi di dalam Yesus juga ada kuasa kebangkitan, tetapi untuk menghukum mereka yang tidak selamat. 但同时呢，在主耶稣里呢，也能够使人复活，但是不得救。 Jadi Paulus dia telah melihat perkara ini terkandung di dalam Yesus Kristus. 所以保罗知道主耶稣里有这样的事情， Karena itulah dia mau mengenali kuasa kebangkitan Yesus Kristus. 所以他才要来认识主耶稣复活的大能。 Bila dia sudah mendapatkan Yesus, dia rasa itulah yang sangat bernilai di dalam kehidupannya. 当他得到了主耶稣，他认为这是他生活里面最为至宝的。 Dalam kitab Daniel tadi mengatakan, ada orang yang dibangkitkan untuk kehinaan yang kekal. 这里呢，刚才但以理说到，有人复活会受羞辱。 Apa ini kehinaan dan kengerian yang kekal? 那什么意思是受羞辱，永远被憎恶呢？ Kita lihat dulu dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. 我们来看约翰福音第5章， Yohanes pasal 5 kita baca ayat 28 dan ayat 29 ya. 约翰福音5章28到29节。 Ayat 28, 28节， Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. 你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。 29. 29节， Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 行善的复活得生，作恶的复活定罪。 Sini Yesus sendiri mengatakan orang-orang yang baik keluar untuk terima hidup kekal. 这里呢，主耶稣亲自说，行善的复活得生， Tapi yang jahat itu akan dihukum. 但是作恶的呢，就会定罪。 Nah, bagaimana mereka dihukum? 他们怎么被定罪呢？ Kita lihat lagi dalam Wahyu. 我们来看 Wahyu pasal 20 ayat 14. 启示录20章的14节。 Lalu maut dan kerjaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。 Jadi hukuman dilemparkan ke dalam lautan api. 所以他的刑罚呢，就是扔在火湖里。 Kitab mengatakan itu adalah kematian yang kedua. 圣经里说，这是第二次的死。 Kematian pertama, kematian tubuh jasmani. 第一次的死呢，是肉体的死亡； Kematian kedua itulah kematian tubuh rohani. 第二次的死呢，是我们灵命的死。 Kematian tubuh jasmani dan kematian tubuh rohani ini tidak sama. 我们的这个肉体的死和这个灵命的死是不一样的。 Tubuh jasmani bila sudah mati tidak tahu lagi apa yang berlaku di sekeliling. 肉体的死，如果死了过后呢，他就不知道周围发生的事情。 Kita bakar dia pun dia tidak rasa sakit lagi. 就算我们用火烧它，它也不会觉得痛了。 Tapi kematian tubuh rohani, kematian yang kedua ini berbeza. 但是这一个灵命的死呢，第二次的死呢不一样， Karena waktu itu kita dilemparkan ke dalam lautan api. 因为那时候呢，我们会被扔在火湖里， Dan kita menderita selama-lamanya dibakar dalam api. 而且呢，我们会永远的被在火湖里面烧。 Nah, di situ kita tidak pandai mati lagi. 那时候我们就不会再死， Selama-lamanya lah kita merasakan penderitaan dibakar di api. 永远都会感觉到被火烧着的痛苦。 Nah, tentu kita tidak mau nasib kita demikian pada masa hadapan. 肯定的，我们不会希望我们的未来是这样。 Mengapa Tuhan menyediakan penghukuman yang demikian? 为什么主要预备这样的刑罚呢？ Kenapa sampai ada yang dibangkitkan kemudian dimasukkan ke dalam api neraka ini? 为什么有人复活，然后被扔进这一个地狱里呢？ Ini disebabkan oleh dosa manusia. 这就是因为人的罪， Dosa ada datang daripada perbuatan. 罪是从行为来的， Tapi dosa ada datang daripada perbuatan manusia yang pertama itu. 但是呢，有一些罪呢，是从这个第一个人类所做的行为来的。 Dosa yang datang daripada perbuatan manusia pertama menyebabkan seluruh dunia ini ada dosa. 就因为第一个人类所做的事情，所以呢，导致到所有人都犯了罪。 Kita lihat Roma pasal 5 ayat 12. 我们看罗马书第5章12节， Roma pasal 5 ayat 12. 罗马书5章12节。 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。 Ini adalah dosa pelanggaran Adam dan Hawa. 这就是亚当和夏娃当时候犯的罪， Karena mereka telah melanggarkan firman yang telah ditetapkan.
就因为他们违背了神所定下的诫命， menyebabkan dosa ada kesempatan masuk ke dalam dunia. 所以导致到罪呢趁机进入了世界。 Ini memberitahu kita sebelum manusia langgar firman Allah, dunia ini bersih daripada kejahatan. 这告诉我们，当人还没有犯罪之前呢，整个世界是没有罪的，没有罪恶的。 Tetapi karena pelanggaran manusia yang pertama ini membuatkan dosa mulai memenuhi dunia ini. 但因为这第一个人呢，他犯了罪过后呢，导致到罪就入了世界。 Dan akibat dosa dia katakan di sini mendatangkan maut. 而且这里说到呢，这个罪的后果就是死。 Jadi kalau maut ini, kalau dosa ini tidak diselesaikan, itulah yang menyebabkan bila manusia mati dibangkitkan karena umban di api neraka. 所以如果不解决这一个罪的话，那就会导致呢，人复活的时候就被扔进火湖里。 Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. 但是耶稣基督来到世上， Dia begitu mengasihi manusia yang tinggal di dalam dosa ini. 他这么爱我们所有仍在罪中的人， Maka melalui Yesus tiap-tiap manusia ada peluang untuk menghindari diri daripada api neraka. 所以呢，借着耶稣呢，每一个人都有机会能够远离这个火湖地狱。 Karena di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. 因为呢，在耶稣里呢，他有着复活让我们得永生的能力。 Ini sendiri diakui oleh Yesus. 这一切都是主耶稣所承认的。 Kita lihat dalam Yohanes pasal 14. 我们看约翰福音14章， Yohanes pasal 14 kita baca ayat yang ke-6. 约翰福音14章第6节， Ayat 6. 第6节， Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。” Di sini Yesus mengumumkan diri dia itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. 这里呢，主耶稣宣告说，他就是道路、真理、生命。 Kalau mau kembali kepada Bapa, mau datang kepada Bapa, harus melalui Yesus ini. 如果要来到父这里呢，一定要借着主耶稣。 Jadi Yesus adalah jalan bagi kita untuk keluar daripada api neraka. 所以呢，主耶稣就是为我们能够走出火湖的道路， Sehingga kita dapat menyelamatkan jiwa rohani kita. 让我们能够拯救我们的灵命。 Di dalam Yesus ada kebenaran yang boleh membebaskan dari kita daripada kuasa dosa. 在耶稣里呢，也有着真理，能够使我们脱离这一个罪的辖制。 Dalam Yesus ada hidup yang dapat memberikan kita hidup kekal di masa akan datang. 甚至呢，在耶稣里呢，也有生命，让我们以后能得到永生。 Di dunia ini apakah ada orang lain yang boleh bagi kita jalan keselamatan ini? 所以在世上还有其他的人能够赐给我们得救的道路吗？ Kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 我们看《使徒行传》4章的12节，《 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传》4章的12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Di bawah kolong langit tiada sudah nama yang boleh menyelamatkan kita selain dari Yesus. 在天下人间呢，没有赐下别的名，除了耶稣，让我们可以靠着得救。 Jadi Yesus satu-satunya jalan untuk kita memperoleh kebangkitan hidup yang kekal. 所以呢，耶稣是唯一的道路，让我们能够复活得永生。 Jadi bagaimana kita mau dapatkan
ini anugerah keselamatan, yaitu dibangkitkan untuk hidup yang kekal. 这样，我们如何才可以得到这一个救恩，让我们能够复活，得到永生呢？ Yaitu kita perlu percaya kepada Yesus dan juga kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. 就是我们必须要相信主耶稣，并且相信他所传的真理。 Percaya hanya kepada nama Yesus tapi tidak menuruti kebenarannya, itu tidak dapat menyelamatkan kita. 如果呢相信主耶稣的名，但是却不遵守他任何的真理的话，那没有带来任何的意义。 Jadi apa yang Yesus katakan kalau kita mau selamat? 如果我们要得救，主耶稣怎么说呢？ Kita lihat dalam kitab Markus. 我们看马可福音， Markus pasal 16 ya. 马可福音16章， Markus pasal 16 ayat 16. 马可福音16章16节， Ayat 16. 16节， Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。 Ini percaya kepada siapa? 那这要相信谁呢？ Ini percaya kepada Yesus. 就是信耶稣。 Sudah percaya, dia mesti menerima baptisan. 信了之后一定要受洗， Itulah Yesus kata percaya dan dibaptis. 所以主耶稣才说信而受洗的， Maka dia kata akan diselamatkan. 接着必然得救； Tidak percaya akan dihukum. 而不信的呢，必被定罪。 Mengandungi makna masa depan. 所以这个包含我们的未来。 Jadi apakah orang yang tidak percaya Yesus akan segera dihukum? 我们是说，不信主的人会立刻受到刑罚吗？ Mereka tidak akan segera dihukum, tetapi pada waktu kebangkitan, maka mereka akan menerima kehinaan, kengerian yang kekal. Itulah hukuman. 他们不会立刻就受到刑罚，但是呢，当将来复活的时候呢，他们就会受到羞辱和永远的憎恶。 Tetapi mereka yang percaya kemudian dibaptis, akan datang mereka akan diselamatkan. 但是那一些信而受洗的人呢，他们呢就会得救。 Sekiranya mereka berjaya mempertahankan iman mereka sepanjang hidup mereka. 如果他们在一生里面都能够成功的守着自己的信仰， Tentu baptisan ini ada maknanya. 肯定的这样的受洗呢是有它的意义的。 Baptisan sebenarnya adalah untuk mengampuni dosa kita. 受洗就是为了要洗去赦免我们的罪， Masalah dosa ini kita perlu selesaikan. 我们必须先解决我们的罪。 Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 在使徒行传2章的38节， Di situ Petrus menerangkan baptisan ini untuk mengampuni dosa kita. 在这里呢，彼得说到呢，受洗呢是为了让我们的罪得赦。 Bila dosa sudah diselesaikan, kita terlepas daripada hukuman maut ini. 当我们的罪得到解决之后呢，我们就能够脱离这一个死亡了。 Jadi itulah hanya dalam Yesus saja ada kuasa kebangkitan ini. 所以唯有在主耶稣里，我们才有复活的大能。 Itulah yang membuatkan Paulus melihat Yesus ini amatlah berharga. 这就是为什么保罗看主耶稣为至宝。 Jadi bila kita memandang masa depan hidup kita setelah mati, 当我们想想我们去世之后呢，我们的以后的生活， pada waktu kita dibangkitkan semula, 当我们得到复活之后， di manakah tempat kita? 我们的位置是在哪里呢？ Apakah kita menerima hidup yang kekal ataupun kita menerima hukuman yang kekal? 我们是受永生还是永刑呢？ Kalau saudara-saudari mau menjamin kebangkitan hidup yang kekal, 如果弟兄姐妹你们要保证有这一个永生， kita perlu menerima, percaya kepada Yesus. 那我们就必须要相信，并且呢来接受主耶稣， Kemudian memberikan diri kita dibaptis supaya dosa kita diampuni.
接着呢，让我们受洗，使到罪得赦。 Maka seterusnya berpegang kepada firman kebenaran. 接下来就是要守着真理。 Maka Yesus sudah janji akan berikan kebangkitan hidup yang kekal. 这样呢，主耶稣已经应许我们说，他将来呢，使我们复活得到永生。 Ini merupakan satu janji yang pasti. 这是确实的应许。 Karena bagaimana kita tahu ini adalah janji yang pasti? 我们怎么知道这是确实的应许呢？ Karena Yesus dia memberikan kita Roh Kudus. 因为主耶稣赐给我们圣灵， Jadi pencurahan Roh Kudus terhadap manusia itu juga satu bukti kita akan dibangkitkan menerima hidup yang kekal. 就因为主耶稣赐圣灵给人，这也是其中一个证明说我们会复活得永生的证据。 Kita lihat Efesus 1 ayat 14. 我们看以弗所书第1章的14节。 Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah, 这 untuk 圣灵， memuji kemuliaannya. 这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神指明被数，使他的荣耀得着称赞。 Jadi Roh Kudus ini satu jaminan yang pasti membuktikan masa depan kita akan dibangkitkan juga. 所以呢，圣灵呢，成为我们确实的一个保证，说到将来我们复活得到永生， Sehingga kita dapat menerima hidup yang kekal. 让我们能够领受永生。 Syukur Tuhan. 感谢主， Dalam gereja Yesus benar kita memiliki pencurahan Roh Kudus ini. 在真耶稣教会呢，我们有圣灵。 Jadi kalau saudara-saudari ingin tahu apa itu Roh Kudus, 所以，如果弟兄姐妹想要了解圣灵是什么的话， apa itu kebenaran gereja Yesus benar, 真耶稣教会的真理又是什么的话， datanglah mencari gereja Yesus benar. 那你们就要来寻找真耶稣教会， Maka kita akan menemukan kebenaran tersebut. 这样我们就会在这里呢找到真理。 Seterusnya kita sekali lagi akan mendengar kidung puji-pujian. 接下来，我们将再一次来去聆听我们的诗歌诗班献诗。 Kita menjemput kumpulan choir untuk mempersembahkan kidung. 我们有请诗班来献诗， Dipersilakan. 有请。
Baik, demikianlah kebaktian penginjilan melalui kidung pada hari ini. 今天我们的诗歌布道呢就到这里， Kebaktian kita sudah pun berakhir sampai di sini. 我们的聚会呢也将结束。 Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们将一同祷告。 Gereja Yesus Benar, cara kebiasaan Gereja Yesus Benar berdoa di dalam Roh Kudus. 平时呢，真耶稣教会的祷告方式呢是在灵里祷告。 Demikian dipaparkan di screen ya cara Gereja Yesus Benar berdoa. 所以在荧幕上所展示的呢，是我们真耶稣教会的祷告方式。 Pertama kita sujud, artinya kita berlutut. 其实第一呢，我们是跪下， Kemudian kita pejamkan mata serta kita jabatkan tangan kita. 然后闭上双眼，然后合上双手。 Kemudian kita sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. 接着我们就会念奉主耶稣基督圣名祷 Kita 告， sebutkan, kita ulang-ulang sebut perkataan haleluya. 然后我们可以重复的念哈利路亚。 Kemudian kita boleh menyatakan keperluan kita sendiri dan memohon Roh Kudus daripada Tuhan. 这时呢，我们可以向神来去说出自己的要求，并且呢，来去祈求圣灵。 Kemudian apabila lonceng dibunyikan, kita akan bersama-sama mengatakan amin. 当铃声响起的时候呢，我们会一同说阿门， Bermaksud doa kita ini sudah berakhir. 表示说我们的祷告结束。 Jadi saya menjemput saudara-saudari di tempat kita masing-masing untuk berdoa bersama-sama dengan kami. 所以我们恳请呢，各位弟兄姐妹呢，我们在各自的地方一同跟我们一起祷告， Tuhan akan menyertai kalian. 主必定会与我们同在。 Sama-sama kita berdoa. 我们同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya. Haleluya.
Amin. Syukur puji Tuhan, kebaktian kita sampai di sini. 感谢颂赞主，我们这一次的聚会到这里结束。 Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kalian. 愿主能够保佑、祝福大家。 Haleluya. 哈利路亚。